Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Okey, selamat berhujung minggu. Yang mana hujung minggu ni adalah penamaan calon. Mostly banyak tempat-tempat yang akan sesat lah. So, daripada anda keluar, lebih baik kita study sikit berkenaan dengan saham. Okey, untuk kali ni saya nak share sedikit beberapa tips berkenaan dengan intraday, sebabkan ramai yang tanya saya berkenaan intraday, dan DVD yang saya akan keluarkan sebenarnya untuk yang basic saya ada share berkenaan dengan intraday, tapi tidak terlalu mendalam lah. Cumanya saya dari masa ke masa saya akan share juga berkenaan tips-tips untuk intraday, which is bukan kekuatan saya, yang mana kekuatan saya adalah dalam swing. Tapi intraday pun sebenarnya saya ada buat, tapi tidaklah berhari-hari, tidaklah hari-hari saya buat intraday. Okey, firstly saya nak share sedikit berkenaan dengan market depth. Okey, saya ambil contoh macam ni ya. Ini adalah platform M+, dan sekarang ni anda lihat pada carta ni adalah carta most active volume counter, yang mana counter-counter ni adalah counter-counter yang aktif untuk hari ni, iaitu hari ni merupakan hari Jumaat dan esok merupakan hari Sabtu. Okey, contohnya kita ambil satu counter macam counter Hibis ni. Okey, counter Hibis ni dia buka pagi tadi, dia gap up tau. Dia gap up pada 1.5 sen. Alright. Dia gap up pada 1.5 sen. Ada tengok di sini ya. Ada tengok di sini ya. Okey, dia gap up pada 1.5 sen, and then kemudian counter ini membuat penurunan lah. Maknanya selling force telah berlaku, dan sekarang dia pada kedudukan 0.785, iaitu 78 sen. So kalau anda tengok sini, ini merupakan intraday. Untuk intraday anda perlu tengok satu bar chart, tengok kepada spike, volume spike. Ini volume spike untuk turun sebenarnya, which is kalau anda klik pada bahagian ni, anda tengok dia merupakan selling force, iaitu selling mode. Dan kalau anda lihat ini adalah battery bar, ni panggil battery bar. Battery bar ni kalau untuk setiap, ini adalah setiap saat, dan untuk setiap saat anda lihat sentiasa battery bar sentiasa menguasai. So itu menunjukkan selling force sedang berlaku. Itu yang pertama. Yang pertama kita tengok kepada volume spike, sama ada volume spike buying ataupun selling. Itu yang pertama. Yang kedua, anda lihat di tepi ni ya. So anda tengok buy percentage dia hanya 35%. Maknanya 65% lagi adalah selling. So dari sini pun kita dapat lihat mostly untuk 100% just beberapa volume sahaja. And then kemudian kita tengok kepada Q buy dan Q sell, iaitu orang yang menunggu untuk menjual ataupun membeli. Di sebelah sini adalah membeli dan di sebelah sini adalah menjual. Yang di sebelah pembeli ni, mereka belum membeli tapi mereka berniat untuk membeli. Yang mana di sebelah sell, mereka telah membeli tapi mereka berniat untuk menjual pada harga-harga tertentu. Mereka tak terus jual, dan mereka ada target price mereka sendirilah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya just nak show anda yang 0.05 sen ni adalah harga perbezaan harga semasa, iaitu sekarang ni kejatuhan adalah pada setengah sen, dan 0.790 ni adalah transaksi semasa, iaitu pembelian satu unit pada harga
0.790, iaitu dia beli pada harga ni pada 1 unit. Itu adalah asas kepada pembacaan file market depth. And then kemudian 55,017 ni adalah volume, transaksi volume, iaitu volume transaksi pada unit lot, iaitu 55,000 lot. Dia bukannya unit lah. Kalau unit dia lagi besar lah. Ada platform lain mungkin menggunakan unit, tapi pada M+ atau M+, Maybank, Affin, dia menggunakan lot sebagai sandaran utama. Okey, itu just technical. And then kemudian kalau anda lihat di sini adalah total kepada pembelian dan penjualan. Okey, yang warna kuning ni adalah total lot yang Q pada file market depth. Itu 5, kalau anda campurkan semua ni akan menghasilkan sejumlah inilah, maknanya 24,235 lot yang sedang Q untuk beli. Manakala 143 pula adalah key in, jumlah orang yang key in. Dan saya selalu panggil ini adalah orang lah. So maknanya 143 orang yang queue, dan ini adalah lot yang dibawa. Maknanya lot yang ingin didagangkan. So kalau anda lihat di sini, maknanya ada 16 orang queue, tapi dia punya lot adalah pada 2,000. Kemudian 65 orang queue dan lot keseluruhan pada 65 orang ni adalah pada 13,875. Itu sedikit. And then kemudian dalam kurungan ni adalah penambahan dan penolakan semasa. Kalau anda lihat tambah 100 ni, maknanya dia ada seseorang sekali key in tambah 100 lot pada harga 0.785. Manakala kalau negatif 50, maknanya ada orang cancel queue pada harga 790, iaitu seseorang yang ini adalah satu kali key in, iaitu dia tak jadi nak jual pada harga 790 dan dia menarik dirilah. So itu adalah negatif dan positif. Dia boleh berlaku kepada kedua-dua bahagian, iaitu pada best buy ataupun best sell. Itu adalah yang pertama untuk anda faham lebih lanjut berkenaan dengan file market depth ni. Okey, kemudian saya nak bawa anda macam mana kita nak tengok potensi untuk counter ni sama ada dia naik ataupun turun. First kali anda lihat perbezaan volume Q. Kalau anda lihat di sini 13,000 adalah yang tertinggi berbanding keempat-empat harga, which is 0.780 adalah harga yang ramai orang queue, which is ramai orang tunggu, ataupun bahasa mudahnya ramai orang willing, iaitu ramai orang nak beli tapi pada harga 780. Mereka tak nak beli pada harga 785, mereka hanya nak beli pada 780, iaitu seramai 65 orang percaya harga ini boleh turun sehingga 780. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat di sini untuk yang nak jual sebenarnya tiada perbezaan, which is lebih kurang sama 3,000, 4,000, 5,000, which is dia tak terlalu terbeza. So bila dia tak terlalu terbeza, maknanya support dia boleh dikatakan bukan di area sini.
which is dia punya resistance bukan di area sini, maknanya mungkin pada harga yang lain. Tapi ini menunjukkan ini adalah immediate support. Dia immediate support tapi dia bukannya true support. Ini adalah untuk intraday. Yang kita plot dekat graph tu adalah untuk swing, ataupun daily chart tu adalah untuk swing. Maknanya kita bukan beli dan jual pada pada satu hari, pada beberapa jam sahaja. Ini lebih kepada intraday. Intraday which is beli pagi jual petang, ataupun beli pagi tu dan beberapa bit dan kita jual balik, sama ada 2-3 jam ataupun beberapa minit sahaja boleh berlaku jika satu counter tu ada momentum. Okey, kemudian kalau anda lihat di sini 780, dan saya pergi semula kepada kita punya Gantt chart. Saya harap anda dapat nampak sikit ya. Saya zoom sebabnya bahagian lain ni tak penting semua. Alright. So kalau anda lihat 780, saya buka nota sikit ya. Alright, pada Gantt chart, okey, saya tulis kat sini senang kita nampak. Okey, 780. So kalau harga pada 0.780 pada Gantt chart, dia akan menjadi 78. Which is kita buang kosong point di depan ni dan kosong di belakang, dia akan menjadi 78. Itu adalah sandaran kita. So pada Gantt chart 78 ni sebenarnya boleh dikategorikan juga sebagai, boleh mewakili juga sebagai 0.780 dan 0.785. So dia mewakili dua, sama ada 780 ataupun 785. Salah satu daripadanya, dia mewakili kedua-duanya. So kalau anda nak tengok suatu counter tu duduk pada 69, kemungkinan anda kena tengoklah dia punya volume yang tebal di mana, sama ada 0.690 ataupun 0.695. Itu semasa pasaran bursa sedang berlangsung. So anda boleh tengok terus pada chart. So sekarang ni pada 780, kalau kita tengok di sini balik, 78 berada di atas support, iaitu di mana 0.775 adalah 775 dan 770 adalah support, which is ini adalah di atas support, which is dia ramai yang akan fikir kemungkinan besar harga akan melepasi 780 dan akan touch sahaja. Maknanya dia akan menyentuh saja 0.775 ni, dia akan touch saja tapi dia akan come back balik. Ramai yang percaya, 64 orang percaya macam tu, which is 780 ni akan habis, tapi dia tak boleh nak pergi, dia tak boleh nak lagi turun daripada 0.775, which is ramai yang berfikir dia akan touch saja, mungkin beli beberapa lot tapi tidak sampai habis lot ni lah, maknanya tidak sampai turun kepada 0.765. Ramai beranggapan macam tu. Sebab tu kalau anda lihat selepas Q yang besar, lepas Q tu dah tak ada Q dah sebenarnya. Dah tak ada volume yang tinggi untuk Q. Which is ramai yang beranggapan 780 ni adalah last wall, yang mana jika dia pecah dan dia duduk di sini, dan dia duduk, maknanya dia dah habis 780, and then dia makan habis 0.77 ni, 775 ni,
kemungkinan besar counter tu nak turun. Tapi jika dia makan 780 dan dia touch tapi buyer push balik naik, kemungkinan counter tu nak naik. Itu serba sedikit. Sebab tu kalau anda lihat, bila Q besar, selepas Q besar tu selalunya dah tak ada dah orang nak Q sebenarnya. Sebabnya counter tu dah jadi tak menarik. Itu serba sedikit berkenaan dengan kita untuk membaca lebih kurang kita nak membaca bagaimana kita nak tengok sebenarnya support dan resistance, immediate support maksud saya, immediate support dan resistance bagi sesuatu masa, iaitu dia bukannya true support tapi support pada ketika tu. Kita tengok contoh counter-counter lain yang ada volume yang tinggi. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, pada sini kalau anda lihat sini 33,000 orang Q willing to buy pada harga sini. Maknanya mereka akan tunggu, mereka punya demand untuk beli pada harga sini. Maknanya pada harga 0.365. Mereka tak willing untuk beli pada 0.375, which is mereka meminta diskaun sebenarnya daripada penjual. Penjual juga sebenarnya sekarang ni, tapi ini tak menunjukkan truly resistant dan truly support sebenarnya. Sebabnya harganya adalah lebih kurang sama. Just saya nak share sedikit berkenaan dengan volume dan Q. Okey, kalau anda lihat dekat sini saya ada beberapa tip yang saya nak anda faham dan anda buka mata anda supaya anda lebih faham lepas ini dan anda boleh trade intraday dengan tanpa was-was ataupun dengan ilmu. Anda lihat di sini saya nak bagi contoh 28 orang Q dan lot yang dibawa adalah 36,000, betul? 36,000 lot didagangkan oleh 29 orang. Kalau tengok dekat sini 36,000 lot hendak dijual tapi yang Q dia adalah 65 orang. Di sini nak beli pada harga 370 hanya 29 orang, tapi jumlah lot yang dibawa adalah 36,000. Tapi di sini 65 orang nak jual, jumlah lot yang ditawarkan adalah 36,000. Nampak tak beza dia? Ini average dia, satu orang lebih kurang membawa 1,200 lot. Itu purata. Manakala 36,000 ni, satu lot lebih kurang 500 sahaja. Satu orang lebih kurang 500 sahaja yang nak jual. Ini menunjukkan yang nak jual ni bukanlah dia tidak semestinya betul, tapi sebenarnya itu adalah dia punya teori. Yang mana yang nak jual ni hanyalah retailer kecil sahaja. Which is yang nak jual ni hanyalah retailer kecil. So bermakna Jerung belum lagi ada dalam pasaran ni. Maknanya Jerung belum lagi berminat untuk nak jual mereka punya pegangan. Itu salah satu cara untuk kita nak baca. Dan kalau anda lihat 28 orang Q, jumlah lot yang dibawa adalah 35,000. Kalau lihat di sini 29 orang Q, lot yang dibawa hanyalah 10,000. Beza je atas dan bawah. Yang Q di bawah ni sebenarnya adalah retailer kecil. Bermakna yang atas ni adalah retailer yang besar. Kemungkinan mungkin ada satu ataupun dua big money, which is seseorang yang mempunyai banyak duit Q pada harga tersebut. Itu yang pertama.
Saya harap anda faham, anda dapat catch up sebab saya buat dengan sangat perlahan. Saya informkan dengan satu persatu berkenaan dengan file market depth ni. Ini lebih kepada kita punya rujukan dan pemahaman. Kemudian anda lihat, jika sesuatu counter tu dia punya Q di sini ya, total Q dia lebih daripada total sell, bermakna counter tu nak naik. Dan jika Q pada Q sell ni lebih daripada Q best buy ni, bermakna counter tu kemungkinan akan membuat minor retracement, which is tak ramai orang ataupun tak ramai yang berminat untuk membeli pada harga begini. So sebab tu mereka willing untuk Q sebenarnya, Q pada harga-harga macam ni. Tapi yang Q pun sebenarnya, yang Q ni sebenarnya membawa lebih muatan, iaitu lebih banyak lot daripada yang willing to sell. Yang willing to sell ni bagi saya ini adalah just retailer-retailer kecil yang hanya mengambil satu ke 3 bit sahaja, and then bila mereka dah beli di sini and then willing to sell dekat sini, itu lebih daripada psikologi sebenarnya. Kalau anda lihat di sini, Q dia terlalu ramai yang nak jual, tapi sebenarnya mereka ramai tapi pada lot yang kecil. Dan sini sikit tapi mereka membawa lot yang banyak. Maknanya satu orang 1000 lebih lot purata. Dia tak semestinya seorang tu bawa 1000 lot. Cumanya kalau ramai di sini 100 lot dan kemudian ada 5000 lot, kemungkinan jerung nak masuk. Itu sebenarnya cara jerung masuk, cara senyap. Sebenarnya mereka queue pada macam ni lah yang besar. Kalau yang macam kalau just ni mereka beli terus, orang dapat detect, which is orang boleh tengok dekat volume spike ni sama ada jerung dah masuk atau tidak. Itu adalah salah satu cara mereka masuk dan mereka keluar. Kalau anda nak tengok cara mereka keluar, saya bagi contoh Hypebeast tadi, saya tak perasan. Counter Hypebeast ni tak menarik. Saya nak bagi contoh sebenarnya lebih nyata. Counter apa? Kita tengok stock. Kita tengok Acres. Okey, kalau kata Acres ni, kalau anda lihat di sini sebenarnya tak nampak sangat perbezaan, which is dia punya support tu immediate support dia tu tak berapa nampak. Yang paling nampak pun hanyalah pada harga 0.285. Tapi kalau kat sini anda dapat lihat di sini orang tak berminat nak jual, which is dia kemungkinan akan bermain di sekitar ni saja. Dan selepas tu orang dah start berminat nak jual, which is ramai menyangka sini adalah kawasan-kawasan resistant, which is resistant maknanya satu tempat. Bila sebut resistant maknanya satu tempat yang selalunya bila dah sampai harga tu dia akan patah balik, lepas tu pergi semula, patah balik, pergi semula. Itu adalah tempat mereka ambil profit, iaitu take profit. Jika mereka take profit kat sini, bila dia jalan dekat sini, anda dah rugi sebenarnya. Anda jual dekat sini, kemudian counter tu dah jalan, dan anda beli balik kat sini, dah jadi rugi. Kalau anda queue kat sini, and then sini ada 22,000, dia jalan, dia patah balik, dia jalan, dia patah balik. So, anda jual dekat sini, anda boleh beli balik dekat sini sebenarnya. Itu dia punya matlamat utama, take profit. Bila take profit, saya semua sikit. Bila take profit, dia sampai kat sini, dia patah balik, anda boleh queue balik semula. Kemungkinan anda akan dapat queue tu, and then
Kalau dia tak dapat pecah, dia turun balik ke support seterusnya, anda boleh cut loss lah di situ dan anda pun telah mempunyai profit. Itu sebenarnya tujuan utama mereka buat mereka queue pada resistance dan support. Support lebih kepada kita nak masuk, dan resistance sebenarnya tempat di mana selalunya orang ataupun intraday trader akan mengambil profit. Mereka akan mengambil profit dulu dan kemudian queue balik pada support-support yang terdekat yang mereka yakin. Itu sedikit sebenarnya yang saya nak share berkenaan dengan intraday strategi, iaitu intraday punya analisis, yang mana bagi saya ianya lebih sangat volatile, iaitu kadang-kadang kita boleh tersilap judgement, kita tersilap bacaan, dan sebenarnya kadang-kadang dia tak ikut pun sebenarnya rule apa yang betul. Contohnya macam ni ya, ada 70,000 lot yang queue, total 70,000 lot queue nak jual, dan 23,000 sahaja yang nak beli. Kalau ikut daripada rule, jika queue sell lebih banyak daripada queue buy, sepatutnya counter tu nak turun. Tapi kalau intraday ni, itu the rule asal dia, tapi sebenarnya kalau dia ada some news ataupun sesuatu sentimen pada waktu-waktu tersebut, kemungkinan sebenarnya dia boleh naik. Itu sebenarnya prediction yang sangat susah untuk kita buat, iaitu prediction yang pada saya technical analysis pun tak boleh kita nak buat ramalan 90%. Dia lebih kurang kepada 70% accuracy, iaitu lebih kurang 70% saja betul apa yang kita ramalkan jika untuk intraday. Tapi kalau kita nak ramalkan untuk swing, which is short term swing, mungkin 1 minggu ke 2 minggu, kemungkinan accuracy kita lebih kepada 80 ke 85% betul. Sebab tu untuk mereka yang gemar intraday ni, sebenarnya saya sarankan strategi kita lebih kepada anda see money take money, iaitu jika anda dah boleh ada profit 3 ke 4 bit dan anda tak yakin dia boleh pergi, anda queue saja di sini, dan kemungkinan bila dah lepas queue tu tunggu dulu, semak, check sama ada dia patah balik, iaitu dia retrace kepada support ataupun dia boleh pecahkan. Jika dia boleh pecahkan, kemungkinan besar anda kena buy balik lah pada harga 320 ni. Jangan dia dah habis ni baru anda buy. Anda tengok kalau ini 22,000 ni bagi saya tak terlalu tebal. Kalau contohnya ada 50,000 lot, yang lain hanya 10,000, kalau 50,000 tu dia boleh pecah, kemungkinan dia nak naik lagi. Tapi janganlah bagi dia dah pecah 50,000 baru anda nak beli, ataupun selepas tu baru anda beli, anda dah rugi sikit sebenarnya. Kalau anda tengok 50,000 tak lama dia jadi 40, 30, 20, 10,000 tu pun sebenarnya anda dah boleh masuk dah tu. Sebabnya 40,000 dia dah habiskan. 10,000 tu senang-senang je. Datang big money yang beli sekali 5,000 tak sempat dah sebenarnya anda. Sebab tu pentingnya monitoring. Intraday ni penat dia adalah monitoring lah. Always monitoring. So hari tu saya dah ajar macam mana kita nak buat setting untuk monitoring, yang mana saya akan sharekan balik di sini. Dia sebagai review kepada anda yang tak tengok lagi saya punya video berkenaan dengan setting platform. So pada setting platform, anda boleh pergi ke mana-mana kolom. Contohnya kolom 4 ni. Kolom 4 ni sebenarnya saya dah setting. Tapi jika anda yang belum setting lagi, contohnya saya nak pergi kepada macam ni lah kan. Dia ada keluar, just hanya keluar kita punya carta top volume ni. Anda boleh pergi kepada template. Template ni anda boleh check satu-satu yang mana anda suka lah. Kalau saya just ini saya suka benda ni lah. So
Di tengah ni adalah kita punya buy and market depth kita, and then di kanan ni adalah kita punya monitoring. Sama ada kita nak monitor seluruh carta saham ataupun kita boleh setting option, kita just monitoring kita punya watch list saja. Kita klik pada stock select group ni, and then kita monitor kita punya watch list. Yang mana yang lain-lain ni kemungkinan dalam keadaan downtrend ataupun uptrend, downtrend ataupun sideways kita tak berminat, kita hanya berminat counter-counter kita sahaja. And then kita boleh set, kita nak dia alert kita pada lot berapa. Maknanya jika ada orang beli 500 lot dan ke atas ataupun 700 lot dan ke atas, dia akan bagi kita highlight. Contohnya macam ni. Masih belum ada lot besar. Okey, macam ni. Lot 700 ke atas dia akan membuat highlight. Maknanya dia akan bagi kita alert yang mana counter tersebut telah dibeli oleh seseorang pada amount lot yang tersebut lah. Maknanya 1000 lot dah dibeli oleh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah sini sebenarnya kalau anda nak tengok technical analysis, anda boleh klik switch kepada technical analysis. Dan bila anda klik technical analysis, dia punya monitor ni akan menunjukkan Bollinger Band dan Moving Average. So kalau anda tak berminat untuk tengok Bollinger Band dan Moving Average, sebenarnya anda boleh, kalau sini dia yang mana dia highlight ni adalah yang ada pada chart lah. So kalau anda klik balik dia akan hilang lah. So anda boleh di sini boleh tengok naked chart ataupun anda bolehkan masukkan mana-mana indikator yang anda suka. Contohnya macam moving average ni, dan kemudian anda nak buat setting anda sendiri, iaitu moving average sama ada anda nak guna sekarang ni EMA 50. Kemungkinan anda berminat nak tengok dia punya support mungkin EMA 200. Anda boleh pergi ke setting bawah ni, and then anda boleh set lah balik period tu berapa anda nak. Itu lebih kepada technical analysis dan anda mempunyai technical analysis anda sendiri. Itu saja untuk hari ini. Untuk saya sharekan berkenaan dengan beberapa tips untuk intraday, which is ini adalah basic tips untuk intraday. Saya harap video ni bermanfaat kepada anda dan kepada yang tanya berkenaan dengan DVD. Untuk pengetahuan anda, DVD saya masih lagi dalam proses, tapi untuk DVD basic yang mana saya telah cover berkenaan dengan topik pemilihan counter, graph, chart dan beberapa lagi basic tool yang saya sharekan, dan harganya sekitar RM200. Itu adalah untuk basic. Dan kemudian saya dalam proses tapi belum siap lagi adalah untuk advanced indicator, iaitu mastering indicator. Semua jenis indikator, beberapa indikator yang setelah saya cover dan masukkan dalam tu, itu adalah untuk advanced. So jika anda dah mempunyai basic, iaitu dah tahu nak pilih counter, dah tahu nak baca counter, dah tahu nak tengok macam mana counter naik dan turun, macam mana uptrend, downtrend. Kemudiannya juga anda boleh lihat, anda juga dah tahu macam mana nak plot support and resistance, dan resistance become support, support become resistance. Saya tak galakkan untuk anda beli saya punya DVD basic lah. Lebih baik anda tunggu DVD advance saya siap. Itu lebih bermanfaat kepada anda. Sebabnya basic ini sebenarnya lebih kurang sama saja dengan mana-mana guru, mana-mana cikgu, mana-mana sifu yang lain. Dia lebih kurang sama saja. So kalau anda dah memang ada basic, anda dipersilakan untuk tunggu saya punya advanced indicator. Kemudian kepada yang baru nak mencuburi diri dalam saham dan masih kosong, anda sangat-sangat dialukan untuk memiliki DVD tersebut lah. Sebabnya saya akan start berbicara
daripada anda start kosong sehingga anda boleh buat analisis sendiri dan anda boleh mengetahui potensi sesuatu kaunter tersebut. Itu sahaja untuk hari ini dan selamat hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.